Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillah. Pada malam ni kita akan sambung. Pada sesi kali ini kita akan sambung berkaitan dengan masih lagi dalam bab kelebihan berjalan untuk solat, iaitu solat berjemaah. Wa fadlu salatil jemaah, kelebihan berjalan untuk menunaikan solat secara berjemaah, dan juga kelebihan solat berjemaah itu sendiri. Jadi kita telah berhenti pada hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul, baru nak mula. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang sangat ma'ruf yang dibaca oleh khatib atau mana-mana ustaz ataupun guru, yang ini berkaitan dengan solat secara berjemaah, kelebihannya. Petang tadi saya ada sentuh berkaitan dengan doa ini, iaitu berkaitan dengan hadis ini secara bukan tertib lah ya, iaitu salat Nabi SAW pernah bersabda, salat secara berjemaah itu lebih baik daripada salat secara bersendirian, daripada salat secara bersendirian al-fadhi ataupun al-fardi, dengan kalau dekat hadis ini bisab'in wa 20 darajatan, dengan 27 darjat. Dalam hadis yang lain 27 ataupun 25 ganda dha'fan. Jadi Nabi SAW guna, ada satu lagi hadis Nabi SAW guna kalimah bisab'in wa 20 salatin. Ada yang dalam ada satu hadis Nabi guna maksud 27 itu adalah 27 darajat. Ada satu hadis yang lain Nabi guna perkataan lain, maksud 27 adalah 27 kali ganda, 27 kali ganda ganjaran dan sebagainya, wallahu a'lam. Tapi dalam satu hadis yang lain Nabi SAW sebut lebih baik lebih baik daripada 27 kali solat, 27 kali solat secara bersendirian. Naam, hadis yang ke-24. An Abi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar bahawa Nabi SAW pernah bersabda, a'zamun nasi ajran fi salati ab'aduhum mamsha. Orang yang paling agung besar ganjaran dalam solat ni adalah orang yang paling jauh dia berjalan. A'zamuhum mamsha, yakni orang tu jarak dia berjalan antara, contohnya sebab ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada satu kaum, ada satu kabilah tu, dia duduk jauh daripada masjid Nabi. Jadi dia berhasrat untuk sentiasa dekat dengan Nabi SAW. Jadi mereka satu kabilah tu semuanya nak berpindah dekat dengan masjid. Tapi apa Nabi kata? Nabi kata
kamu stay dekat tempat kamu yang jauh tu. Sebab apa? Sebab setiap daripada perjalanan kamu datang berjauh tu akan tertulis ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Sekiranya memang niat keluar daripada rumah masing-masing adalah untuk menuju ke masjid dengan niat untuk solat. Jadi ini menunjukkan bahawa setiap solat itu ada banyak hadis lain lah menunjukkan bahawa solat setiap orang itu berbeza-beza. Ada orang yang duduk saf yang pertama, walaupun duduk saf pertama tapi dia lalai dan tidak diterima Allah Ta'ala. Ada yang solat di saf yang di belakang tapi diterima Allah Ta'ala berbanding orang yang duduk di depan. Jadi hal orang yang solat itu berbeza-beza. Antara yang menjadi perbezaan mereka adalah jarak perjalanan. Jadi kalaulah, sebab itulah pada hari Jumaat lah khususnya, kalau boleh kita berjalan, kita cuba berjalan. Kalau rasa sampailah kalau rasa sampai, boleh sampai ke masjid. Tapi kalau rasa tak sampai, kalau rasa macam bila nak berjalan tu memang jauh sangat nak boleh sampai ke masjid, so tak apalah, kita naik dengan kenderaan mana yang boleh. Tapi setiap susah perit jerih untuk sampai ke masjid hanya kerana untuk solat secara berjemaah akan tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganjaran. Kemudian dalam hadis yang sama Nabi SAW sebut, wallazi yantadhiru as-salata hatta yusalliha ma'al imami, barang siapa yang menunggu untuk solat bersama dengan imam, a'zamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam, lebih besar ganjarannya daripada orang yang solat kemudian dia tidur. Apa maksudnya? Sebab tu pentingnya kita bila baca hadis ni kita baca juga bersamanya huraian ulama. Jadi ulama menceritakan atau menghuraikan maksud hadisnya adalah orang yang menunggu solat bersama imam, yakni dia tunggu untuk solat secara berjemaah. Dekat mana? Dekat masjid lah. Berbanding orang yang solat kemudian ditidur. Apa maksud solat kemudian tidur? Yakni dia solat secara munfaridan. Dia solat secara bersendirian di rumah, tidak datang berjemaah di masjid. Itu maksud dia. Tapi dia solat pada awal waktu. Dekat sini ulama huraikan maksud wallazi yusalli thumma yanam, maksudnya dia solat secara bersendirian tapi pada awal waktu. Itulah yang membuatkan ulama bincang antara solat pada awal waktu dan solat secara berjemaah, mana lebih afdal. Ada situasi di mana kita nak solat secara berjemaah tapi tak mampu pada awal waktu. Ada situasi di mana kita nak solat pada awal waktu tapi tak mampu secara berjemaah. Cuma ada satu saja hadis berkaitan hadis akhir zaman yang menunjukkan minta maaf, secara overall solat secara berjemaah lebih afdal daripada solat pada awal waktu yang bersendirian. Itu secara overall. Tapi ada satu hadis pada berkaitan dengan asyratus sa'ah. Ada satu hadis berkaitan dengan petanda kiamat. Ada satu hadis berkaitan dengan petanda kiamat dan juga akhir zaman lah, petanda akhir zaman. Apa dia? Nabi SAW pernah sebut akan datang satu masa yang pada akhir zaman di mana orang bila dia nak solat dia tak boleh, bila dia nak solat pada awal waktu secara berjemaah dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan urusan kerja ataupun mesyuarat dan sebagainya. Jadi bila dia sibuk dengan urusan dunia tu, dia terpaksa mengakhirkan solat dia tu lewat sikit. Kerana apa? Kerana urusan kerana solat jemaah itu tadi dia akhirkan. Jadi kat sini menunjukkan bahawa orang kata ni, situasi ini saja yang ulama kata boleh menjadikan solat pada awal waktu secara bersendirian lebih baik daripada solat secara berjemaah. Contohnya macam mana? Contohnya macam ni. Sebab hadis itu jelas menceritakan macam ni. Di mana rais ataupun ketua organisasi sebagai contoh. Orang Islam ni kita cerita Muslim lah, kita tak cerita orang yang non Muslim yang mengetuai organisasi. Ni kita cerita orang Islam, orang mengaji agama, orang Islam, orang yang ada agama lah. Maksudnya dia jenis orang yang ketua yang ajak solat dan sebagainya. Contoh dia ni buat meeting jam 3 sampai 5 tapi direct sampai pukul 6.
Itu biasa tak berlaku sebenarnya. Kita pengalaman saya, benda tu biasa berlaku. Jadi dia mula contohnya pukul 3 ada meeting, katanya akan habis asar, tapi dia drag sampai pukul 5, okey lagi. Lepas tu drag sampai pukul 6, jadi lewat solat asar secara berjemaah. Fenomena ini, kata Nabi, pada akhir zaman akan banyak berlaku, di mana ketua organisasi dah dengar azan, dah tahu masuk waktu, tapi dia tak bawa ahli jemaah itu tadi, organisasi, untuk solat pada awal waktu. Dia bawa untuk sampai hujung. Jadi akan ada seorang daripada orang kata ni, akan ada daripada ahli mesyuarat ke ahli organisasi ni yang memang jenis jaga waktu solat. Jadi Nabi kata pada orang yang solat, pada orang yang nak solat pada awal waktu ni, kamu boleh solat pada awal waktu secara bersendirian, dan solat itu lebih afdal daripada solat berjemaah yang dilewatkan. Itu saja situasi di mana ulama kata yang menunjukkan bahawa solat pada awal waktu secara bersendirian lebih baik daripada berjemaah yang lewat. So kita kena faham, bila kita mengaji kita faham itu, betapa pentingnya dalam apa sahaja situasi pastikan utamakan solat secara berjemaah. Sebab tu dulu guru-guru kami dulu ketika di Mesir, kadang-kadang ulama, ada masa kita pergi ke tempat ulama, ada masa ulama datang tempat kita, subhanallah. Jadi kadang-kadang ulama tu bila dia dalam perjalanan dia tu, bila nak sampai ke tempat pengajian, jadi orang kata ni kadang-kadang dia terlepas untuk berjemaah maghrib dekat masjid, ataupun lepas nak solat berjemaah isyak di masjid. Jadi apa yang berlaku, dia akan sampai je dekat tempat pengajian, orang lain dah solat, dia belum solat lagi. Dia akan minta siapa-siapa, soalan dia, ya syabab man yatasaddaqu alai, wahai syabab, yani wahai remaja, yani wahai tulabul ilm, yani anak dan murid dia, siapa daripada kalangan kamu nak bersedekah kepada aku? Kita orang waktu tu macam pelik, nak bersedekah, apa maksud bersedekah? Maksudnya Syekh perlukan duit ke apa kan? Tapi dia kata macam ni, siapa yang nak bersedekah pada aku, maka marilah dia solat secara berjemaah sekali lagi dengan aku. Jadi contoh yang saya dah solat berjemaah, Syekh datang, dia ajak solat, dia ajak bersedekah kepada dia. Apa maksud bersedekah kepada dia? Maksudnya ajak solat berjemaah sekali supaya Syekh dapat ganjaran solat secara berjemaah. Untuk kita apa? Tajian pertama kita dah pernah buat itu, yang kita dah buat sebelum tu adalah wajib, solat fardu yang wajib untuk ditunaikan. Yang kali kedua tu jadi sunat. Yang kali kedua tu jadi walaupun solat fardu tapi dia jadi sunat. Okey, jadi faham kelebihan yang boleh didapati pada hadis ini tadi adalah solat secara berjemaah. Orang yang tunggu untuk solat secara berjemaah lebih baik daripada orang yang solat pada awal waktu tapi bersendirian. Wallahu a'lam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-25, an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili, barang siapa yang solat isyak secara berjemaah, sesungguhnya seumpama dia telah bangun separuh malam, dia telah solat qiyam separuh malam. Itu maksud bangun, bukan maksudnya bangun tu duduk dia berjaga tapi buat kerja rumah, buat kerja office, buat layan keluarga dan sebagainya. Tak, maksud bangun ni adalah dia qiyam. Seumpama dia qiyam daripada isyak sampailah separuh malam. Kalau kita nak kira lebih kurang contohnya antara isyak dengan subuh 10 jam. Jadi separuh malam tu maksudnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Yusuf Handsome Encem.
Contohnya contohnya 10 jam antara solat isyak dan juga solat subuh. Jadi bila dia solat isyak secara berjemaah, seumpama dia dah dapat pahala isyak dah, dia dapat juga pahala seumpama orang yang qiyam 5 jam, separuh malam. Separuh lagi macam mana? Separuh lagi macam ni. Wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu. Barang siapa yang solat subuh pula secara berjemaah, maka seumpama dia solat sepenuh malam. Dia solat penuh. Dia solat macam saya cakap, contohnya kalaulah 10 jam antara maghrib, antara isyak dan juga subuh, jadi dia seumpama dia bangun qiyam, selepas daripada isyak tu straight dia tak berhenti, dia qiyam sampailah subuh 10 jam straight berdiri qiyam. Itu maksud dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-26, an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, daripada Ubay bin Ka'b katanya, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu. Dia kata, sesungguhnya aku mengenali ada seorang ni daripada sahabat Nabi SAW, tidak ada orang yang rumah dia paling jauh daripada masjid Nabi SAW melainkan dia. Ini sahabat Nabi yang paling jauh masjidnya. Apa katanya? Yang paling jauh masjid, yang paling jauh rumahnya daripada masjid Nabi SAW. Tapi wa kana la tukhti'uhu salatun. Walaupun dia paling jauh, tapi dia tidak pernah fail solat secara berjemaah di masjid. Subhanallah. Jadi Ubay bin Ka'b kata, aku kenal seorang lelaki ni, sahabat Nabi SAW, dan dia lah paling jauh rumah dia daripada masjid Nabi, namun dia tak pernah kantoi solat berjemaah di masjid Nabi SAW. Qal faqila lahu, maka kata Ubay bin Ka'b, dikatakan kepadanya, kepada sahabat Nabi yang duduk jauh daripada masjid ni tadi, aw qultu lahu, dikatakan kepadanya, ataupun aku sendiri yang bertanya kepadanya, law ishtarata himaran tarkabuhu fi dhalma wa fi ramda. Fi dhalma ni maksud dia, Allah SWT, Ar-ramal idza istamarra bisyamsi wa minhu thumma Ramadan. Okeylah, tu maksud dia. Qal okey. Dikatakan kepada sahabat ni tadi, ataupun Ubay bin Ka'b ni sendiri tadi bertanyakan kepada sahabat ni tadi. Dia bertanya, tidakkah kenapa tidak engkau beli seekor keldai engkau nak untuk engkau menaikinya, sebab kau datang berjauh pada waktu malam dan juga pada waktu terik siang panas. Sebab ujian untuk orang yang duduk jauh ni pertama sekali adalah ketika malam. Contohnya dia nak datang berjauh tu isyak. Kalau maghrib tu mungkin okey lagi, tapi dia nak datang berjauh tu isyak, ataupun dia nak datang daripada jauh tu pada waktu subuh. Jadi akan jadi masalah, sebab dari sudut orang kata ni, biasalah kan pada waktu malam ni, especially pada zaman Nabi SAW, kita boleh bayangkan tak ada lah sistem lampu macam zaman kita sekarang. Kalau kita nak berjalan lampu penuh kanan dan kiri cerah, tapi pada zaman dulu gelap. Jadi boleh jadi orang kata yang tersadung sana sini, ataupun boleh jadi terdedah kepada qutta'ut tariq, yakni orang perompak atau penyamun pada waktu malam. Jadi dikatakan kepadanya, kenapa tidak engkau membeli seekor keldai untuk engkau datang daripada jarak jauh tu tadi untuk sampai ke rumah ataupun ke masjid Nabi SAW untuk solat secara berjemaah. Tarkabu fi dhalma, untuk kamu gunakan pada waktu malam, wa fi ramda, dan juga pada waktu siang yang kepanasan. Sebab waktu siang yang panas, kalau kita berjalan kaki ni maksudnya lama terdedah kepada cahaya matahari. Jadi why not beli seekor keldai, jadi walaupun terdedah kepada matahari tapi tak lama, sebab keldai itu akan tolong bawa engkau untuk tolong kau cepatkan perjalanan ke masjid Nabi SAW. Qal ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Kata, aku tak berapa nak suka kalau rumah aku dekat dengan masjid. Subhanallah. Walaupun kalau ikutkan, kalau kita zaman sekarang, kalau kita nak cari rumah, biasanya yang saya dengar daripada kenalan-kenalan, semuanya akan cakap, kalau beli rumah kat mana? Rumah yang depan tu masjid.
Rumah yang depan tu surau. Senang nak solat secara berjemaah. Tapi sahabat Nabi ni tadi, dia kata apa? Aku tak suka kalau rumah aku dekat dengan masjid. Dia jawab macam tu. Sebab apa? Sebab dia pernah dengar lah tentang kelebihan berjalan jauh untuk ke masjid untuk solat secara berjemaah. Inni uridu ayyuktabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Sesungguhnya aku mengharapkan agar tertulis bagi aku ganjaran aku berjalan daripada rumah aku sehinggalah ke masjid, dan daripada masjid aku pulang semula ke rumah bertemu dengan ahli keluarga ku. Aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengganjarinya buatku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Allah Taala telah mengumpulkan semua pahala ganjaran itu untuk kamu. Itu penyaksian, pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Taala memang Allah Taala bagi setiap daripada perjalanan kamu pergi ke masjid dan setiap perjalanan kamu kembali ke rumah, Allah Ta'ala bagi ganjaran untuk kamu. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Saya minta izin minum kopi sikit minum air. Bismillah. Dan lebih kurang 8 minit lagi insyaAllah. Hadis yang ke-27 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya, kanat diyaruna naiyatan minal masjid. Dia kata, ini Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya rumah kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh daripada masjid. Fa aradna an nabi'a buyutana fanaqruba minal masjid. Dan sesungguhnya kami berhasrat, yakni Jabir bin Abdullah ini dia mewakili kabilahnya. Saya tak ingat nama apa ni, kabilah apa ya. Bagi saya masa sekejap, saya nak supaya kita bercakap tentang kabilah tu terus. Kalau tak nanti kita lupa. Okey, Banu Salamah. Banu Salamah. Yang ni kabilah ni nama dia kabilah Bani Salamah. Dan daripada kabilah tersebut juga datangnya Saidina Jabir bin Abdullah. Jadi katanya rumah kami dulu jauh daripada masjid. Jadi kami berhasrat untuk kami menjual rumah kami yang jauh tadi tu, rumah asal tu tadi, untuk kami beli pula rumah yang berdekatan dengan masjid. Ini adalah hasrat majoriti kita. Kalau ada orang muda-muda kat sini yang belum beli rumah, betul tak? Kalau kita nak beli rumah, hasratnya akan datang. Kalau kita nak beli rumah, mesti of course bagi kita rumah yang paling strategik adalah depan masjid, depan surau. Kita nak pergi masjid, nak solat senang. Itu hasrat kita. Tapi tengok hasrat sahabat yang memahami besarnya ganjaran jauhnya rumah daripada masjid ni. Tapi bila jauh tu maksudnya dia jauh yang bukan menjadi alasan untuk dikantoi jemaah lah. Tapi kalaulah dia rasa dengan jarak dia jauh tu dia tak boleh nak commit untuk solat berjemaah ke masjid, so better memang sebaiknya duduk rumah dekat dengan masjid. Tapi subhanallah, berapa ramai orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi still kantoi jemaah. Allahu Akbar. Jadi katanya tadi, jadi kami nak jual rumah yang jauh tu tadi, kami nak beli rumah yang dekat dengan masjid. Fanahana Rasulullah SAW, dan namun Rasulullah SAW larang. Nabi kata jangan. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, inna lakum bikulli khutwatin darajah. Sesungguhnya bagi kalian setiap daripada langkah pergi ke masjid itu diangkat satu darjat. Sebenarnya saya nak cerita sikit yang bab darjat ni. Bab darjat ni saya pernah terbaca dalam satu hadis, cuma saya tak ingat sahih ataupun tidak. Tapi kita anggap ini sebagai targhib sahaja, sebagai yang kata ni motivasi. Satu darjat antara satu darjat dan darjat yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala
Bukan seumpama kita macam naik sebab darjah ni juga boleh membawa maksud tangga kalau dalam bahasa Arab ni. Bukan maksudnya kita boleh nampak naik pangkat sekian, naik darjat sekian yang kita boleh nampak. Tak. Dikatakan bahawa antara satu darjat dan satu darjat yang lain itu ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi jarak dia. Dan ada dikatakan juga antara satu darjat dan satu darjat yang lain adalah antara satu langit dan langit yang lain. Langit antara langit. Jadi satu benda yang menarik, fakta yang menarik yang saya suka, yang saya suka dengar dulu adalah, biasa kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang langit dunia. Persoalannya, adakah langit yang kita nampak ni sekarang ni, kalau kita pandang ke langit yang kita nampak bintang-bintang, adakah itu langit yang pertama? Itu persoalan dia. Adakah itu langit yang pertama? Rupanya ulama dah bincang ni lama. Yang kita tengok tu, dia tidak dipanggil langit yang pertama. Langit pertama ni kita tak akan mampu tengok pada kehidupan kita dekat dunia ni. Tak tahulah kalau si Elon Musk tu boleh sampai dengan roket dia kan, wallahu a'lam lah. Tapi sebenarnya hakikatnya apa yang kita nampak itu adalah langit bumi, belum langit pertama. Subhanallah. Jadi nak boleh dikatakan satu darjat dan satu darjat lain tu seumpama dua langit yang mana jauh, yang memang takkan sampai yang memang kita takkan nampak ganjaran tu. Jadi walaupun nampak kecil je, innalakum bikulli khutwatin darajah, sesungguhnya bagi kalian setiap daripada satu langkah itu dinaikkan satu darjat. Jangan anggap darjat tu apa yang kita bayangkan, yang kita boleh tengok dengan mata. Tidak, darjat itu terlalu besar di sisi Allah. Hanya satu darjat sahaja terlalu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 minit lagi, sempat ikut satu hadis lagi. Bismillah. Hadis yang ke-28, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah كانت خطواته إحداهما تحطه خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. Ini hadis yang lebih kurang yang dah berlalu pada yang sebelum ini, iaitu hadis Nabi SAW berkaitan dengan berwuduk. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian dia berjalan ke salah satu daripada rumah Allah untuk apa? Untuk dia menunaikan salah satu faridah, salah satu daripada solat berjemaah, untuk disolat solat fardu secara berjemaah. Kanat khutawatuhu ihdahuma, sesungguhnya setiap langkah dia, yang pertama menghapuskan dosa, yang kedua mengangkat satu darjat. Nah, ini memang saya dah huraikan sedikit lah berkaitan dengan perkara ini pada hadis yang sebelum ni, iaitu nak mendapat ganjaran yang besar, nak mendapat, orang kata ni nak mendapat full ganjaran solat berjemaah, nak dapat ganjaran fully. Bagaimana? Pertama sekali, dia berwuduk dekat rumah dengan lengkap. Kemudian dia keluar daripada rumah, niat dia tidak keluar melainkan hanyalah untuk menunaikan solat. Itu je niat dia. Bukan dia keluar tu semata-mata alang-alang on the way nak pergi pasar, aku nak pergi singgah masjid. Tak. Dia keluar memang niat nak pergi masjid. Yang kedua, syarat yang ketiga adalah bila sampai tu memang dia solat. Bukan sampai ke masjid tu aku niat memang nak pergi masjid ni, bila sampai ke masjid dia tak solat, dia sampai tu dia melepak, dia minum mengetih, mengopi dengan orang-orang masjid. Tidak. Jadi syarat yang ketiga adalah dia memang pergi dan solat, maka dapatlah ganjaran-ganjaran itu tadi. Antaranya adalah dia terhapus dosa setiap daripada satu langkah, dan dia angkatkan darjat yang kita cakap tadi, darjat yang kita tak tahu sejauh mata memandang ataupun sebesar mana, sangat besar di sisi Allah Ta'ala, kita tak tahu, kita tak nampak. Dan kena ingat, apabila satu ganjaran itu diumumkan, maka nilainya di sisi Allah sangat besar yang kita akan dapat di akhirat kelak, insya-Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti pada hadis yang ke-29 insya-Allah. Bermakna maksudnya hadis kita berhenti pada hadis 28, bermula pada sesi akan datang hadis yang ke-29 insya-Allah. Ini 3 Jun ya. Alhamdulillah. Ila an naltaqiya fil marratil qadimah insyaallah, sehingga kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Aqulu ma sami'tum la'allahu yanfa'uni wa iyyakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mm-hmm.